Sekarang ni walaupun dia cukup rasa apa ni, walaupun sudah cukup rasa risau. Sekarang ni harga babi dah turun, ya. Bila menteri umumkan harga babi turun, ya, yang bergembira bukannya kaum Cina, ya, yang susah hatinya walaupun susah hati pula harga babi turun. Aduh, ya apalah punya perangai walaupun ni, ya. Dia marah pula menteri umumkan harga babi turun, ya. Walaupun nak ke USP, memanglah kalau bawa duit walaupun ni dia sanggup tukar akidah dia sanggup tukar dia punya fahaman politik dia dengan duitnya. Main walaupun ni prinsip dia boleh jual dengan duit saja, perjuangan pun, ya, walaupun ni dia boleh jual dengan duit. Tawar dia duit, tawar dia jawatan, dia boleh buang semua prinsip perjuangan dia. Ulas sikit tentang MP Pasir Gudang, abang. Siapa dia? Hassan Karim. Saya tak pelik lah kalau Hassan Karim buat kenyataan yang macam tu, sebab dia asalnya pun dia daripada Parti Sosialis, ya, Parti Rakyat Malaysia tahu saya. Parti PSM ke atau PRM. Dia sosialis lah, ya. Dia punya roh darah dia bukan original reformasi, ya, ataupun original keadilan. Darah dia tu bukan darah yang sama warna dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini Hassan Karim ni, ya. Jadi tak pelik kalau dia buat kenyataan tu, bukan sekali, dah banyak kali pun, ya. Bukan isu-isu yang baru ni pun, sebelum ni pun ada isu, ya, bila kita sanggup terima MOU dulu waktu kita pembangkang, ya, waktu kita jadi pembangkang zaman Ismail Sabri, bila PH buat keputusan untuk meneretangi MOU bersama dengan kerajaan di bawah Ismail Sabri, dia juga mengkritik hebat, ya, tindakan PH. Dia kata PH tanda MOU, PH akan menjual prinsip, PH akan tidak lagi menegur tentang rasuah, PH akan terasa tuan budi, PH tidak lagi garang dalam parlimen, ya. Dengar ke aku cakap ni? Korang ni, aku cakap seorang ke? Dengar tak komen-komen seorang yang ada kat sini? Boleh dengar tak saya punya suara? Clear ke tak clear? Kejap lagi saya cakap seorang ni kan. Tadi ada kawan minta tolong komen tentang MP Pasir Gudang. Jadi saya pun jawablah, Hassan Karim, bila dia mengkritik, ya, kerajaan PH, mengkritik kerajaan perpaduan sekarang ini. Sebab tu saya jawab bahawa Hassan Karim ni kita tak pelik kalau dia berperangai sedemikian, bakal dalam darah dia bukan ada darah reformasi, jiwa keadilan, roh keadilan. Dia asalnya daripada sosialis, berfahaman sosialis. Biasalah, fahaman yang lebih kurang macam Arul, tahu tak Arul PSM tu? Macam tu lah, ya. Dia jenis satu fahaman yang langgar. Ada betul, ya, kadang tindakan dia tu betul, tak setuju, langgar. Tapi itu bukan cara perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Lepas tu bila kita tengok budak-budak PSM, ya, dia akan langgar semua, ya. Langgar. Dia suka melanggar. Kadang tindakan tu nampak betul, tapi pendekatan tu kita nampak macam tak bijak lah. Kalau kita suka langgar ni, kita kena tentukan kita pakai helmet, kan? Bila kita pakai helmet, kita langgar, kepala selamat lah. Tapi kalau kita melanggar, dalam sekali tak pakai helmet, kepala terantuk ke tembok, berdarah, kita marah orang. Silap-silap kita juga. Jadi macam tu lah. Jadi Hassan Karim ni bukan baru ni, ya, dia mengkritik. Sebelum itu pun banyak kali dia kritik, ya. Tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendekatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa menjadi bahan kritikan kepada Hassan Karim. Tapi dia bernasib baiklah kerana Presiden Keadilan ini orang yang pemaaf tahap dewa, ya. Kritiklah macam mana pun, ya, tidak ada masalah. Dia masih lagi diberikan jawatan, ya, dia masih lagi diberikan peluang untuk bertanding dan sebagainya lah, ya. Tidak dipinggirkan, tidak dikenakan tindakan oleh parti dan sebagainya. Sebab bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim,
Ada benda juga yang Hasan Karim cakap betul, ya, tapi cuma kaedah dia, pendekatan dia mungkin tidak sesuai dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam saya sebut tadi lah, ya, bila parti Pakatan Harapan membuat keputusan menandatangani MOU dengan kerajaan Ismail Sabri, ya, sebelum ini kita mendapat kritikan yang kuat daripada MP Pasir Gudang, Hasan Karim. Dia menentang keras. Ya, sama juga dengan Syed Saddiq waktu itu, ya, sebagai presiden muda, pengurusi muda. Dia juga tidak setuju tindakan PH tanda tangan MOU. Sama juga dengan Syafiq Afdal, dia juga tidak percaya bahawa PH akan mempertahankan prinsip dia apabila kita menandatangani MOU dengan kerajaan Ismail Sabri. Begitu juga pendapat Hasan Karim. Dia kata kita akan jual prinsip. Bila kita tanda tangan MOU tu, maka kita tidak ada lagi taring. Kita tidak lagi boleh, ya, mengkritik. Tapi akhirnya terbukti bahawa semua sangkaan mereka adalah salah. Ya? Salah. Bila kita melihat selepas pada kita tanda tangan MOU itu, suara kita masih lagi sama seperti dulu. Ya, dalam parlimen, ya, ahli parlimen kita berbahas, cakap dengan lantang, ya, menentang keras segala perkara-perkara yang kita rasa tidak baik, ya, maka kita lawan juga walaupun ada MOU waktu itu, dan kita boleh pertahankan MOU tu sehingga sampai PRU, ya, sampai tempoh yang ditetapkan, ya, kita pegang teguh dengan MOU. Dalam masa yang sama kita tidak jual prinsip kita. Jadi di situ dah membuktikan bahawa tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tepat dan jangkaan yang dibuat oleh Hasan Karim itu salah. Ya, Hasan Karim itu salah. Jadi tidak ada masalah, ya, kalau dia bercerita tentang PH, kenapa PH bersama dengan BN, ya. Tapi kalau kita tanya dia balik, kalau tak PH bersama dengan BN, PH nak bersama dengan siapa? Itu persoalan yang perlu dijawab dulu oleh Hasan Karim, ya. Selepas PRU 2015, kita tahu bahawa tidak ada satu parti pun, ya, yang mempunyai jumlah yang cukup untuk memerintah bersendirian. Ya? Tidak ada satu parti pun. Semua faham dan saya pasti YB, ya, Hasan Karim, Pasir Gudang pun tahu bahawa tidak ada satu parti pun yang boleh memerintah bersendirian. Ya? Ketika itu Barisan Nasional pun dia nak bersedia, ya, dia dah pun bersedia untuk menjadi pembangkang. Ya? Dia dah bersedia dah dengan 30 kursi untuk menjadi pembangkang. Keluar kenyataan itu oleh Timbalan Presiden. UMNO itu sendiri, Mak Hassan, mengatakan bahawa UMNO Barisan Nasional bersedia untuk menjadi pembangkang. Bahkan daripada Mak Hassan mencadangkan agar Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan. Biarlah kami menjadi pembangkang. Itu pendapat daripada Barisan Nasional asalnya. Ya. Tetapi ialah suratan takdir menentukan. Suratan takdir menentukan. Macam mana kan? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Dan kita merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan itu adalah perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada siapa yang boleh menjangkakan bahawa Perikatan Nasional yang mempunyai kursi yang lebih banyak berbanding daripada Barisan Nasional, ya, Barisan Nasional akhirnya, ya, menjadi kawan kepada Pakatan Harapan, dan Perikatan Nasional akhirnya menjadi pembangkang yang tidak bermaruah, kan? Jadi telahan apa yang dijangkakan oleh Dr. Hasan Karim itu, ya, betul. Ya, siapa pun kalau tanya kita sendiri pun, kita nak ke jadi kerajaan bercampur dengan orang? Tak nak, kan? Tentulah kita nak kerajaan kita sendiri. Ya, kita nak macam mana kita pernah menang selepas PRU 14. Kita nak parti Pakatan Harapan itu, ya, memerintah. Kita dah ada peluang itu. Tapi malangnya, ya, kita dikhianati. Dan kita cuba ulangi kegemilangan itu pada PRU yang ke-15. Sebab itu kita buat satu persediaan dalam Pakatan Harapan, ya, kita bersama dengan hanya satu saja parti, iaitu Muda. Ya. Yang lain tu kita dah tapis dah, ya. Maka Muda saja yang kita jadikan rakan di dalam
kerjasama sewaktu PRU yang ke-15. Ya, tidak ada perancangan pun untuk kita kerjasama dengan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Ya, Perikatan Nasional lagi lah jauhnya, dia pengkhianat. Ya. Tak mungkin, mustahil kita nak kerjasama waktu itu. Ya. Barisan Nasional pun, dia pun dalam Perhimpunan Agung UMNO, dia sendiri pun ya, tidak mahu bekerjasama dengan kita. Jelas dalam Perhimpunan Agung UMNO. Presiden UMNO, Zahid Hamidi, ialah ucapannya ketika itu, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Tapi yang selalu dimainkan oleh macam-macam walaon ni, no Anwar, no DAP je lah. Kan? Sepasal dia nak hentam UMNO. Dia kata UMNO dulu cakap no Anwar, no DAP. Tapi kenapa sekarang ni UMNO bersama dengan Anwar, bersama dengan DAP? Tapi mereka tinggalkan satu ayat. Ya? Apa yang Zahid Hamidi disebut itu, no Anwar, no DAP, no Bersatu. Itu pun perkataan yang Zahid keluarkan, no Anwar, no DAP, no Bersatu, itu suatu Perhimpunan Agung UMNO sebelum PRU yang ke-15. Maksudnya Presiden UMNO mengatakan bagi menghadapi PRU yang ke-15, UMNO Barisan Nasional akan solo, akan pergi solo, tidak ada perkataan dengan mana-mana parti. Ya, mereka akan bertanding sendiri, dan dia buktikan bahawa memang betul pun Barisan Nasional bertanding sendiri, tidak bersama PN, tidak bersama dengan PH. Jadi apa yang disebut oleh Zahid Hamidi sewaktu Perhimpunan Agung UMNO itu telah pun dilakukan, ya, bermakna Zahid tidak menipu ahli UMNO. Ya, PRU yang ke-15 memang Barisan Nasional tidak bersama dengan PH. Memang Barisan Nasional tidak bersama dengan Anwar, memang Barisan Nasional tidak bersama dengan DAP, memang Barisan Nasional tidak bersama dengan PN. Ya. Ini ada rakan kita kata Zahid bersumpah. Betul, itu Ahmad Maslan sebut. Apa yang Zahid sumpah? Sewaktu tuduhan menyatakan bahawa Zahid akan berpakat dengan Anwar Ibrahim. Ya, berpakat dengan PH. Itu sebelum PRU 14. Kita kena ingat. Ya, isu Zahid bersumpah wallahi wabillahi watallahi itu berlaku sebelum PRU 14. Apabila ada sebahagian daripada UMNO ya, merasa ragu-ragu dengan Zahid, mereka mengatakan bahawa memang ada perkataan Zahid cuba nak mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri. Ya, tuduhan mengatakan Zahid sedang berusaha untuk mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri. Bila tuduhan itu berlaku, maka Zahid bersumpah, wallahi wabillahi tallahi, bahawa dia tidak ada cadangan ataupun usaha untuk mengangkat Anwar sebagai Perdana Menteri ataupun untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Itu sebelum PRU 14. Bermakna sebelum PRU 14 memang pun tak ada kerjasama. Bermakna Zahid tidak menipu. Ya, apa yang disebut oleh Zahid betul-betul dilakukan. Ya. Bukan sekadar sumpah itu pun difahamkan hanya berlaku di kalangan 3-4 orang, dan ianya dinyatakan oleh Ahmad Maslan. Ya. Mana lebih kita yakin, dia bercakap dengan 3-4 orang ataupun Zahid bercakap dengan dalam perwakilan, dengan ribuan perwakilan. Ya. Bagaimana dia bercakap dengan 3-4 orang itu pun ya, telah pun dibuktikan. Apa yang disebut? Dia kata wallahi wabillahi watallahi, dia tidak ada usaha untuk nak angkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ya. Dan betul, sebelum PRU 14 tak ada gerakan untuk nak mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tak berlaku pun. Kan? Kerana dalam Perhimpunan Agung UMNO sekali lagi dia sebut no Anwar, no DAP, no Bersatu. Dan ianya pun berlaku bahawa UMNO Barisan Nasional ya tidak ada perbincangan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini Zahid akui ada perbincangan kerjasama sebelum PRU yang ke-15. Tak berlaku, saudara. Kalau ada perbincangan, sudah pastinya akan berlaku. Katalah ada perbincangan, ya. Apa hasil perbincangan? Ini persoalan dia. Apa hasil? Maknanya kalau betul ada perbincangan tapi tidak jadi, sebab apa? Sebab apa? Apakah Anwar tolak ataupun Zahid Hamidi yang tolak? Ataupun sama-sama tak mahu? Sama-sama, bila kita buat perbincangan, tentu ada persetujuan, ya, ikatan. Mungkin bincang-bincang, okey tak jadi, kita go solo. Itunya akhirnya UMNO waktu itu bertanding sendiri.
Dan kita pun lawan UMNO waktu itu habis-habisan. Kita nak bagi can. Ada yang kata kita sengaja je. Ya, memang kita dah plan pun nak bersama dengan UMNO. Sengaja apa saudara? Ya, tempat Presiden UMNO di bahagian Datuk tu, kita letak bukan calang-calang orang. Kita letak ayam tempatan kita, Samsul Iskandar bertanding di sana. Ya, maknanya memang kita nak kalahkan Zahid. Kalau betul kita bersandiwara saja dengan Barisan Nasional waktu PRU, ya lebih baik Anwar Ibrahim letak saya bertanding di bahagian Datuk. Kan? Letak saya lah bertanding di bahagian Datuk. Apa nak sungguh-sungguh nak bagi can Zahid menang. Tapi kita letak siapa? Kita letak Samsul Iskandar. Siapa Samsul Iskandar ni? Ahli Parlimen di Hang Tuah Jaya. Apa kelebihan dia? Dia adalah giant killer yang menjatuhkan Ali Rostam di Melaka. Ketua Menteri Melaka. Ya, Samsul Iskandar tumbangkan Ali Rostam di sana. Dia ayam tempatan hebat. Dan orang ini kita hantar ke bahagian Datuk lawan dengan Zaid Amidi, Presiden UMNO. Nyaris-nyaris Zaid Amidi nak kalah. Bermakna serius. Kalau kita ada pakatan, buat apa Anwar letak orang hebat bertanding di bahagian Datuk? Letak saya lah. Saya boleh bertanding, tak salah. Kan? Buat syarat je. Dan kita lawan habis-habisan. Kita kempen habis-habisan. Jadi, apa pun yang berlaku sebelum PRU 14, macam-macam yang berlaku. Bagaimana Anwar mendapat sokongan asalnya SD selepas Pilihan Raya Negeri Sabah. Bagaimana SD dah ramai yang cukup waktu itu nak berjumpa dengan Agong tapi tidak dapat berkesempatan untuk bertemu, menyerahkan kepada Agong. Macam-macam peristiwa, bukan Zahid saja. Peristiwa yang berlaku kepada Anwar pun berlaku. Macam-macam situasi waktu itu. Tetapi akhirnya, sama ada berjaya atau tidak waktu itu bergantung kepada pemimpin. Anwar ada prinsip yang dia pegang. Ya, apa pun peluang yang terhidang depan mata dia, dia takkan sapu kalau sehingga meninggalkan prinsip. Sebab itu ada peluang, semuanya. Semuanya tidak jadi. Sebab kalau ada peluang sehingga dia jual prinsip dia, dia takkan ambil peluang itu. Ini selalu kita sebut dan selalu kita jelaskan dan beliau selalu jelaskan. Ya? Jadi, tak ada satu bukti dan fakta pun menunjukkan bahawa kerjasama di antara PH dan BN itu adalah satu kerjasama yang telah dirancang dari awal. Tak ada, saudara. Ya? Kalau betul ada perancangan, lebih baik sewaktu selepas PRU ke-15, parti yang pertama menyatakan bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama dengan PH, tentulah Barisan Nasional. Tentu Barisan Nasional akan lebih awal menyatakan dia sanggup kerjasama membentuk kerajaan. Tapi Barisan Nasional tidak membuat keputusan itu. Dalam mesyuarat dia, kita masih ingat, sidang media dia kata dia tidak akan bersama dengan mana-mana parti dan dia nak jadi kerajaan pembangkang. Bahkan dia mencadangkan supaya PH bersama dengan PN. Ini keputusan UMNO, keputusan Barisan Nasional. Dia mencadangkan supaya PH membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Nasional. Kalau betul ada perancangan Anwar dan Zahid untuk bekerjasama, kenapa BN buat keputusan mencadangkan PH bersama dengan PN? Dan dia mengatakan BN akan menjadi pembangkang dengan 30 kerusi. Kenapa? Logik akal kita lah. Kalau betul-betul ada plan antara Zahid dengan Anwar, sudah pastinya awal-awal lagi UMNO akan memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Tak perlu tunggu 5 hari nak lantik Perdana Menteri ni. Ya. Malam ni keputusan keputusan SPR Pilihan Raya, pagi besok Zahid dah confirm telefon Anwar. Ya, oh brother, you tak cukup. You ada 82 kursi. Okey. Kita Barisan Nasional ada 30. 82 cabut 30, ngam-ngam jadi kerajaan. Besok pagi kita bagi tahu Agong ataupun kita buat sidang media, saya akan umumkan Barisan Nasional menyokong PH membentuk kerajaan dengan majoriti 112. Tentu Zahid akan telefon dah. Kalau betul-betul dah rancang awal lah. Tapi apa saudara? 5 hari. 5 hari baru boleh jadi. Baru boleh bentuk kerajaan. Sebab UMNO mesyuarat je berapa kali. Dengan keputusan tidak mahu terlibat dalam kerajaan. Tidak bersama dengan PH. Tidak bersama dengan PN. Mat Hassan sendiri dalam Facebooknya kita boleh tengok. Dia mencadangkan supaya PH bentuk kerajaan dengan
Perikatan Nasional. Sebab dua parti gabungan ini, gabungan dua parti ini adalah gabungan yang paling banyak, ya. PH banyak kerusi, 82, dan PN 73 waktu itu. Jadi sesuailah mereka bergabung, bentuk kerajaan yang kuat, dan BN 30 kerusi akan jadi pembangkang. Ini keputusan nasional. Artinya ini satu bukti untuk menolak dakwaan mengatakan ada perancangan. Ya? Akhirnya apa yang berlaku? Kenapa BN bersama kita sekarang? Sebab PN mengambil tindakan bodoh. Ya, tindakan bodoh, sombong, ego, bongkak. Ya, bongkak dengan jumlah kursi 73 yang kemudiannya dapat 74. Masih merasakan mereka berhak bentuk kerajaan. Ya. Sampai ke pandangan nasihat yang ke bawah duli tuanku pun dia tak mahu terima. Sedangkan kalau betul Parti Nasional itu, yang dalam Parti Nasional itu ada parti lebay, parti yang kononnya berpegang kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama dan Qiyas sebagai dasar perjuangan, sudah tentunya mereka akan menerima tawaran ini sebab datangnya daripada ke bawah duli tuanku. Ya, Agung Raja-Raja adalah ketua agama. Yang disyadangkan oleh tuanku itu bukan perkara mungkar, bukan perkara maksiat. Ya, iaitu perkara yang baik, perkara yang diwajibkan. Apa dia? Iaitu perpaduan sesama Islam, perpaduan sesama manusia. Ya. Habdum minallah, habdum minan nas, habdum minallah. Ya, hubungan kita sesama manusia, hubungan kita bersama dengan Allah. Ya. Sepatutnya apabila istana memberi cadangan yang makruf, ya, cadangan yang baik ini sepatutnya disambut oleh parti lebay. Sebab dia dulu juga mengajar kita. Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kamu kepada pemerintah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Selagi pemerintah itu tidak menyeru ke arah kemungkaran. Selagi dia tidak menyeru ke arah kemungkaran, menjadi kewajipan kita taat kepada pemerintah. Ini ayat yang selalu dia baca. Last kali dia ikut, dia tak ikut. Ya. Sepatutnya kewajipan taat kepada pemerintah, ulil amri, Yang Tuan Agung, ketua agama. Apa yang dicadangkan oleh Yang Tuan Agung? Iaitu mewujudkan kajian perpaduan. Apakah perpaduan itu tidak dikendaki, tidak diwajibkan oleh Islam? Wajib dalam Islam. Ya. Apa yang diperintahkan oleh tuanku adalah satu benda yang makruf, bukan benda mungkar. Sepatutnya akan disambut oleh Perikatan Nasional, akan disambut oleh Parti Islam. Tetapi tidak. Kenapa? Sebabnya kerana jawatan. Itu saja, bukan kerana prinsip Islam. Kerana jawatan, saudara. Bukan kerana DAP. Ya. Bukan masalah DAP sangat. Kalau tak percaya, cuba ke bawah dulu tuanku menyatakan bahawa wujudkan kajian perpaduan, Muhyiddin, kamu jadi Perdana Menteri. Ya? Si Tompok jadi Perdana Menteri. Dan Datuk Seri Ibrahim jadi timbalan. Saudara agak dia terima atau tidak? Saya berani potong jari, dia akan terima. Dia akan terima, saudara. Walaupun DAP ada dalam tu. Yang penting dia nak jadi Perdana Menteri. Ya? Walaupun Parti Komunis Melaya ada dalam tu, ya? Tak kisah. Yang penting si Tompok nak jadi Perdana Menteri. Jadi bila cadangan yang dibawa oleh Tuan Agong, ya, apabila melihat gabungan Pakatan Harapan itu adalah gabungan yang besar, ya, 82 jauh, bukannya majoriti 1-2 kerusi, hampir 10 kerusi. 82 dengan 73, jauh, saudara. Maka adilnya Agong memikirkan bahawa walaupun Pakatan Harapan itu tidak cukup jumlah nak bentuk kerajaan, tetapi majoriti, ya, menggambarkan bahawa rakyat Malaysia memilih Pakatan Gabungan Pakatan Harapan, ya, sebagai kerajaan. Ya, 82 majoriti lah, ya, berbanding dengan 73. Jangan tanya Haji Hadi. Kita tanya Haji Hadi, dia terbalik. Ya. Saya tahulah, ya, Haji Hadi ni kalau
Orang lain pun belajar juga kat Mesir. Ya, belajar kat Mesir, Madinah, Jordan ke mana kan. Belajar juga, tapi takkanlah tak ada tahu langsung matematik. Basic matematik. Ya, 82 dengan 73 mana lebih besar, mana lebih majoriti. Ya, sudah pastilah Pakatan Harapan dilihat oleh Agong adalah orang yang akan mengetuai kerajaan ini. Mestilah Pakatan Harapan. Takkan Agong nak letak UMNO Barisan Nasional yang 30 kursi. Takkan Agong nak letak Pakatan Nasional yang hanya 73 kursi. Sudah pasti dah salah seorang pemimpin daripada gabungan yang besar, dia akan lead kerajaan itu. Dan orang itu tidak lain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saja. Ya. Takkan ada 82 gabungan besar nak diletakkan Muhyiddin yang dapat 73 sebagai Perdana Menteri. Tak masuk akal. Tak masuk akal, saudara. Tapi katanya Haji Hadi, dia kata masuk akal. Sebab saya tak tahulah politik PAS ni. Ya? Sebab masa dalam Perkhidmatan Rakyat dulu pun, kita masih ingat. Kita berjuang habis-habisan sama Perkhidmatan Rakyat. Masa itu dalam bersama dengan PAS. Berkempen dalam ceramah-ceramah PAS, bercampur kita, bekerjasama dengan dia orang, kempen, ceramah, berdemonstrasi sekali dengan orang, bersih 1, bersih 2, bersih 3, sekali dengan PAS, kena sembuh FRU pun sekali dengan lebay-lebay kena sembuh FRU. Ini kenangan kita bersama PAS dulu. Tapi saudara masih ingat? PRU yang ke-13, ke-12 masa tu. Masa tu Datuk Seri Ibrahim berada dalam PRU. Apa mereka sebut? Kalau kita menang, Haji Hadi mencadangkan Tengku Rozali jadi Perdana Menteri. Waktu itu orang sebut nama Anwar Ibrahim. Tapi PAS punya pendirian, dia mencadangkan Tengku Rozali jadi Perdana Menteri kalau Pakatan Rakyat menang. Ini otak Haji Hadi ni. Dah bersama dengan Pakatan Rakyat, sama-sama berjuang, sama-sama lawan UMNO Barisan Nasional waktu itu. Ya. Waktu itu bukan mudah seperti sekarang. Dulu dia berkempen, kalau Anwar Ibrahim naik bas Merdeka Rakyat, jelajah Merdeka Rakyat tu, punya ujian dan cabaran, kena baling cat, bas kena baling cat, kena pecah cermin. Ya. Kita nak masuk kawasan Feda, disekat, tak boleh masuk. Cukup sukar waktu itu. Bersama dengan PAS juga waktu itu. Sama-sama susah. Tetapi Haji Hadi punya pandangan politik, ya, apabila nak mengundi, nak masuk pilihan raya, dia boleh cakap depan Datuk Seri Ibrahim. Ini didedahkan sendiri oleh Ketua Agong kalian, Saifuddin Nasution. Ya, dia datang jumpa Datuk Seri Ibrahim, dia mencadangkan kalau kita menang, dia cadangkan Tengku Rozali jadi Perdana Menteri. Bayangkanlah, ya, orang tak ada kena mengena dengan Pakatan Rakyat, dia nak suruh jadi Perdana Menteri. Kita dalam Pakatan Rakyat ni berjuang macam nak gila, ya, angkat seorang orang UMNO jadi Perdana Menteri. Ini pandangan Haji Hadi. Sebab tu kali ini saya tak pelik. Saya tak pelik kalau dia rasa 73 itu layak jadi Perdana Menteri. Sebab dia pernah buat perkara ni dulu. Daripada Haji Hadi juga. Manusia ni ya. Sebenarnya manusia ni yang merosakkan kita. Yang memecah belahkan umat Islam. Bukan saja umat Islam, memecah belahkan Melayu. Bahkan memecah belahkan parti-parti. Mana ada parti yang bersama dengan PAS yang boleh tahan lama? Tak ada, saudara. Mana parti yang tak pernah bersama dengan dia? Semua merasa bersama dengan dia. Tapi bertahan. Tak boleh bertahan. Sebab apa? Sebab ada orang tua macam ni yang tak reti nak berundi, ya? Tak reti nak bertolak ansur, ikut sedap dia mengeluarkan hukum. Penting bagi dia, halal. Untung bagi dia, halal. Rugi bagi dia, haram. Ni orang macam ni. Sebab tu tak ada parti yang lama bertahan. Dia dengan PN ni pun, dalam PN ni bersama dengan Bersatu, percayalah tak lama Bersatukan lagi. Ya? Apatah lagi dia perangai macam tu, Bersatu pula perangai pengkhianat. Ni sama-sama. Sama-sama. Nak tengok siapa lebih cerdik, ya? Siapa lebih cerdik dari segi pengkhianatan, Bersatu ke Lebay Hadi? Kita nak tengok siapa yang kena. Tu kita tengok lah nanti. Kita keadilan ada pengalaman. Lama kita bersama dengan PAS. Kita ada pengalaman, saudara. Dalam muktamar dia memutuskan hubungan dengan keadilan, macam-macam dia sebut. Kita tak bersama dengan keadilan sebab keadilan ini menyokong DAP. DAP ini menentang hudud, menentang Islam. Maka kita tak mahu bersama dengan mereka.
Dalam muktamar, takbir, Allah Akbar, takbir, Allah Akbar. Masa itu Mak Sabu ada lagi. Mak Sabu ada lagi. Sebab tu nak mutuskan hubungan dengan keadilan dengan DAP ni, Mak Sabu ada lagi. Ya. Dalam muktamar, mereka hentam DAP habisan, mereka hentam Anwar Ibrahim habisan. Habis mereka ungkit, ya, Kajang move lah, Anwar ni kemaruk nak jadi Perdana Menteri, DAP ni anti-Islam. Dalam muktamar, secara terbuka, mereka hentam keadilan. Bukan Islam. Islam tidak akan bekerjasama dengan puak-puak ini. Kita ada prinsip perjuangan kita. Dalam muktamar, saudara. Ya. Last kali yang membuktikan prinsip siapa dia? Mak Sabu. Dalam muktamar hari yang sama, Mak Sabu, sewaktu ucapan penggolongan dia sebagai timbalan presiden, Mak Sabu sebut apa? Mak Sabu kata, oleh kerana PAS mengambil keputusan untuk meninggalkan Pakatan Rakyat, saya, salah satu orang yang diberi jawatan di Pulau Pinang, dilantikkan politik kerajaan DAP Pulau Pinang sebagai, tak salah saya, pengurusi CEO bahagian air. Tak salah saya lah, Mak Sabu pegang. Bukan sikit-sikit punya gaji. GRC di Pulau Pinang yang jaga air. Mak Sabu kata, saya mengumumkan saya meletak jawatan, ya, daripada jawatan yang dilantik oleh kerajaan DAP Pulau Pinang. Hari yang sama dalam muktamar. Ini prinsip Mak Sabu. Ya, parti putus hubungan, Mak Sabu rasa malu nak bekerja dengan DAP. Ya, maka dia letak jawatan. Ya, walaupun gaji besar. Dia letak, dia keluar, dia umumkan, dia letak jawatan. Tapi siapa yang tak letak, saudara? Siapa yang tak ada maruah? Tu, esko PAS di Selangor waktu itu. Muktamar PAS putus hubungan dengan keadilan, putus hubungan dengan Pakatan Rakyat, putus hubungan dengan DAP. Tapi muka-muka tebal esko PAS di Selangor tak letak jawatan sampai PIU. Tetap juga jadi esko. Walau esko ini bukan lantikan daripada rakyat. Esko ini lantikan menteri besar. Ya. Kamu dilantik oleh rakyat boleh adun. Okey, adun kamu tak letak jawatan tak apa. Sebab rakyat yang pilih kamu. Tapi jawatan kamu esko adalah lantikan menteri besar. Menteri besar waktu itu adalah daripada keadilan. Kamu putuskan hubungan politik dengan keadilan, sepatutnya kamu letak jawatan lantikan politik itu. Kalau kamu ada maruah. Tapi main dengan lebay ni, berdepan dengan jawatan, wang dan juga jawatan, dia jual maruah. Dia sanggup jual maruah dia. Bermakna Mak Sabu lebih bermaruah. Mak Sabu hari yang pertama, ya, tengah hari itu PAS membuat keputusan putus hubungan dengan keadilan, putus hubungan dengan DAP, putus hubungan dengan Pakatan Rakyat. Petang itu Mak Sabu kata dia letak jawatan. Saya malu nak pegang jawatan dalam GSC Pulau Pinang sebab ini adalah lantikan politik. Saya dilantik oleh Ketua Menteri Pulau Pinang. Apabila PAS mengambil keputusan tidak ada lagi kerjasama dengan DAP, maka saya letak jawatan. Lebay-lebay yang ada di Selangor buat tahu je. Buat tahu saudara. Siapa nak letak? Ya, jadi esko yang mudah ke dapat letak esko. Gaji esko paling tinggi di Selangor. Esko di Kelantan berapa gaji pun. Walaupun naik 2-3 kali. Ya. Jawatan esko di Selangor mewah. Walaupun mereka pakai kereta Camry je pun. Ya. Di Kelantan, esko gaji murah tapi berlagak pakai Mercedes. Selangor negeri kaya pun dia tak tukar kereta dia. Ini negeri miskin yang tiap tahun minta kerajaan pusat untuk bayar gaji ke kita dengan kerajaan negeri. Setiap tahun kerajaan Kelantan minta kerajaan pusat. Bukan untuk pembangunan, untuk bayar gaji. Bila kita kata kat Walaon, dia kata apa? Oh, ini pinjaman kerajaan pusat ni biasalah. Mana-mana negeri pun pinjam kerajaan pusat. Sorry. Yang menjadi kewajipan kerajaan pusat bagi pinjaman kepada negeri, mengikut perlembagaan, bukan untuk bayar gaji, tetapi untuk pembangunan negeri. Itu betul. Kerajaan negeri, pinjaman pusat untuk apa? Untuk pembangunan negeri. Ya. Untuk bayar gaji, Kelantan je pun. Ni 9 tak minta kerajaan pusat bayar gaji. Ni 9 tak minta. Ni yang lain pun banyak tak minta. Sebab mereka mampu. Mereka mentadbir negeri, boleh tarik pelabur, menjana ekonomi negeri masing-masing. Mereka ada keuntungan untuk bayar gaji ke dalam kerajaan negeri. Tapi Kelantan tak mampu. Sebab itu nak bayar gaji pun minta kerajaan pusat pinjam. Bila zaman Najib lagi pun dia dah pinjam. Sampai zaman PAS pun dia pinjam. Tak cukup dengan pinjam bayar gaji, dapat lagi royalty. Ada. Tak cukup bayar royalty, Azmin bagi 400 juta cash ke Kelantan. Itu yang beli Mercedes tu.